Terima kasih Datuk Yang Dipertua, kerana saya juga diberikan kesempatan untuk bahaskan rang undang-undang pemberi maklumat ini. Dan sebagaimana rakan-rakan yang sebelum ini, mungkin niat baik untuk membawa undang-undang ini tidak kita pertikaikan demi untuk menggalakkan lebih ramai lagi dengan izin informal ataupun pemberi-pemberi maklumat ke arah membenteras rasuah, penyelewengan, salah guna kuasa dan memertabatkan kembali agensi-agensi khususnya penguatkuasaan dalam negara kita. Namun begitu, berdasarkan kepada beberapa hujahan yang perlu diambil perhatian, saya juga bersetuju bahawa pihak yang menerima aduan yang hanya diserahkan kepada agensi-agensi penguatkuasaan itu harus diteliti kembali oleh pihak kerajaan, kerana terms of dengan izin effectiveness, keberkesanan dan untuk mencapai matlamat penting penggubalan akta ini adalah untuk memberikan sepenuhnya perlindungan kepada whistleblower ini. Dan apakah jaminan yang boleh diberikan, kerana terlalu banyak kerenah birokrasi ataupun kecelaruan yang mungkin lahir apabila mereka yang memberikan maklumat itu pertama sekali merasakan diri mereka tidak selamat, yang kedua perasaan bimbang dan takut kiranya aduan itu ataupun maklumat itu diberikan yang melibatkan mereka yang lebih berkuasa ataupun yang lebih tinggi kedudukannya, dan yang lebih kritikal lagi apabila ianya berlaku dalam jabatan yang sama ataupun kementerian yang sama yang melibatkan mereka itu merupakan ketua-ketua mereka. Saya rasa dalam melihat kepada satu gambaran yang lebih besar, akta ini yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada pemberi maklumat ini seharusnya memikirkan dengan serius bagaimana suatu badan ataupun suatu suruhanjaya ditubuhkan bagi mendengar kes-kes yang dibawa oleh whistleblower ini. Itu lebih praktikal. Saya tidak nampak kalaulah seorang pegawai yang mendapati ada maklumat yang dilakukan oleh ketuanya begitu merasakan dirinya bebas untuk memberikan maklumat itu, dan agensi penguatkuasaan telah pada jabatan itu sendiri. Ini saya rasa satu halangan, satu constraint dengan izin kepada siapa yang ingin memberikan maklumat dengan ikhlas, dengan sejujurnya, tetapi terhalang oleh isu-isu yang seperti ini. Yang kedua, Datuk Pengerusi, Datuk Yang Dipertua, saya juga ingin mengambil sedikit latar belakang bagaimana kedudukan mereka yang memberikan maklumat ini. Memang nyawa mereka, kedudukan mereka, hatta isteri dan keluarga mereka juga dalam keadaan yang cukup bahaya. Saya ingin merujuk kepada kes-kes besar yang pernah berlaku sebelum daripada ini, seperti kes skandal BMF sebagai contoh yang berlaku satu waktu dahulu di Hong Kong. Pegawai yang begitu yang begitu dedikasi, pegawai yang begitu ikhlas untuk menyiasat kes ini, akhirnya didapati terbunuh, dan juga hilangnya beberapa orang saksi dan juga pemberi maklumat dalam kes BMF ini yang melibatkan skandal lebih kurang 2 bilion pada waktu itu. Jadi ini semua adalah merupakan insiden-insiden yang menghantui, yang menghambat bagi seorang itu yang merasakan diri mereka ingin memberikan maklumat, tetapi rasa takut atau rasa terancam itu mengatasi diri mereka. Dan demikian juga kita melihat tadi rakan-rakan lain membentangkan beberapa fakta tentang perlunya ada juga badan-badan sokongan yang membantu kepada pelaksanaan dan keberkesanan akta ini, dan juga memberikan suatu
keselesaan kepada pemberi maklumat ini pernah berlaku di Indonesia. Sebagai contoh, bekas Ketua Badan Siasatan Jenayah Polis Indonesia, Komisioner Jeneral Susmo Duaji, yang memberikan maklumat kepada Parlimen, kepada DPR tentang kes rasuah pencukaian yang melibatkan puluhan bilion rupiah. Jadi beliau, oleh kerana mungkin keadaan di Indonesia pada waktu itu tidak memberikan ruang untuk beliau untuk memberikan maklumat ini, tetapi akhirnya beliau memilih untuk memberikan maklumat itu kepada Suruhanjaya tentang pelanggaran undang-undang di bawah Parlimen Indonesia. Jadi saya melihat di sini juga ada suatu badan sokongan yang cukup berintegriti, dan Parlimen Indonesia itu sendiri memberikan suatu jaminan kepada Komisioner Susmo Duaji ini, dan akhirnya kes beliau ini dapat diselesaikan dan dapat membongkar kes penyelewengan pencukaian yang bernilai berbilion ringgit rupiah itu. Dan demikian juga kita melihat di Amerika satu kes yang cukup terkenal, iaitu di Hodges whistleblowing case, itu di pertengahan tahun 80, di mana yang melibatkan tentang penyelewengan penghantaran microelectronics, itu yang terkenal dengan hybrid microchips for the use in guidance system and other military programs. Ini saya rasa juga satu contoh di mana pemberi maklumat ini yang akhirnya menghadapi satu jalan sukar, tetapi dengan adanya suatu agensi penguatkuasaan yang begitu telus di Amerika Syarikat, jadi kita melihat bagaimana kes yang seperti ini dapat mencapai matlamatnya. Jadi saya rasa semua kes-kes ini perlu diambil perhatian oleh pihak kerajaan, dan saya rasa tidak ada masalah untuk kita bersetuju tentang banyak perkara, tetapi untuk agensi penguatkuasaan itu diletakkan di bawah jabatan-jabatan itu sendiri, ini satu perkara yang saya rasa perlu kita fikir kembali. Dan tidak salah saya rasa kalau kerajaan menarik balik buat sementara waktu tentang undang-undang ini, kerana kita ada pengalaman undang-undang DNA sebagai contoh, boleh kita tangguhkan sebentar untuk diperbaiki beberapa perkara untuk diluluskan. Saya rasa dengan banyak pandangan yang kita telah berikan di sini untuk memberikan suatu kesan keberkesanan yang lebih efektif terhadap pelaksanaannya, saya rasa ada wajah untuk ditarik buat sementara waktu dan diperbaiki tentang perkara-perkara yang dihujahkan tadi, khususnya tentang kepercayaan, keyakinan terhadap agensi penguatkuasaan itu, di mana kalau ianya dipindah, diberikan kepada satu badan khas yang boleh menerima aduan yang jelas, boleh memberikan perlindungan kepada whistleblower ini, saya yakin lebih ramai rakyat Malaysia akan tampil untuk memberikan maklumat mereka. Terima kasih.